Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami muliakan jemaah Masjid Al-Firdaus dalam kuliah Misbah kita. Sampailah kita pada bahagian kedua dalam tajuk keharusan, dalil-dalil keharusan menyambut Maulid Nabi SAW. Bahagian kedua iaitu ijtihad alim ulama untuk merangsang kecintaan umat pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, sebagaimana dalam pengajian lalu kita dah jelaskan bahawa oleh kerana ada ruang yang diperbolehkan untuk kita berijtihad untuk mengadakan sesuatu yang baru dalam bentuk packagingnya atau rasamnya, namun ia bukan bermakna kita boleh buat sewenang-wenangnya, kerana pastikan matlamatnya dan cara pengurusannya tidak bertentangan dengan syarak. Maka alim ulama mengambil kesempatan itu untuk membantu umat untuk mendapatkan rangsangan kecintaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kenapa para jemaah sekalian? Mandangkan pada para sahabat dan para tabi'in, mereka mendapat kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara spontan dalam mereka menghadapi kehidupan mereka bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kepada baginda datang secara saliki, secara fitrah, kerana mereka melihat dan merasakan gelombang daripada kenabian tersebut. Namun perkara itu tak berterusan sehingga sepanjang zaman, kerana umat yang selepas itu tak menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya beriman sahaja. Maka perlu, para ulama melihat perlunya umat merasakan cinta Nabi. Di samping mengikuti segala perintahnya dan larangannya, perlu mengadakan perasaan cinta dalam hati. Kenapa para jemaah sekalian? Kenapa perlu kecintaan pada Nabi? Apakah tak cukup saya menunaikan segala perintahnya, menjauh segala larangannya, ikut sunnah-sunnahnya? Apakah itu tak sempurna? Tidak sempurna para jemaah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi ajmain, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga aku menjadi orang yang paling dicintai, melebihi dari bapanya, melebihi daripada anaknya dan seluruh manusia. Bermakna syarat kesempurnaan iman mesti nak ada kecintaan. Di samping kita menunaikan segala perintahnya, menjauh segala, mengikuti segala sunnah-sunnahnya, membibitkan atau usaha untuk mengeluarkan atau membibitkan kecintaan itu perlu ada. Sebab itu para ulama melihat apakah hal-hal yang mendatangkan rangsangan kepada kecintaan, tidak lain tidak bukan ialah antaranya dengan anasyid Islamiah, dengan kasidah-kasidah, dengan nasyid-nasyid, di mana pada zaman Nabi begitu. Para syair-syair Nabi SAW, Hasan Sabit, Ka'ab bin Zuhair, mereka menggunakan kasidah dan syair-syair ini untuk membangkitkan kecintaan, sehingga ada di antara mereka diberikan izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menyertai dalam peperangan sebab dia ingin menyerang kaum kafir dengan penulisan dia. Rasulullah izinkan. Baik. Daripada itu kita lihat bahawa perlu ada kecintaan, dan para ulama berijtihad mengadakan sesuatu majlis, sesuatu bacaan kasidah untuk merangsangkan kecintaan, kerana perlu kita usahakan. Dan terbukti para alim ulama telah menciptakan apa yang mereka rasa perlu, dan ianya berhasil mengeluarkan umat-umat yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia ibarat seperti mencintai Nabi itu fardun fi maqamil ihsan. Hubbun Nabi fardun fi maqamil ihsan wa syaratun fi kamalatil iman. Kalau ia itu mencintai Nabi ibaratnya seperti kewajipan dalam hal keihsanan, tetapi ia adalah syarat kesempurnaan dalam sudut keimanan. Jadi perlu kita melihat
Adakah dalil-dalil yang selain daripada hadis Nabi yang menggalakkan kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada para jemaah, terlalu banyak sekali. Antara yang ringkas pada kuliah kali ini ialah kita melihat dalam ayat Quran lebih kurang ada 5 ayat yang sama berulang kali menceritakan mengenai para nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk kaum mereka, umat mereka. Allah Subhanahu wa taala menyuruh agar mereka itu mengatakan kepada umat, aku ini tidak meminta hawan, tidak meminta upah daripada penat lelahku berdakwah. Wahai para nabi, cakapkan kepada umatmu bahawa la as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Allah ajar pada nabi-nabi, pada umat seluruhnya itu supaya cakap dengan umatnya, penat lelah yang aku buat ini untuk dakwah, aku tak minta upah, aku tak minta balasan. Balasanku ala rabbil alamin. Upahku, ganjaranku pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu cara jawabnya Allah ajar pada para nabi. 5 kali diulang dalam Al-Quran. Kalau diubah sedikit daripada ayat itu, maka menjadilah dia 9 kali. Kadang-kadang Rabbul Alamin, kadang-kadang illa ala Allah, kadang-kadang illa ala alladhi fatarani, tapi depan dia sama, qul la as'alukum alaihi min ajrin ajriya illa ala rabbil alamin illa ala Allah illa alladhi fatarani. Ada ayat tu dicampurkan semua dalam Quran lebih kurang 9 kali, berulang kali. Allah SWT mengajar pada umat untuk menjawab atau memberitahu umat. Tetapi ini tak berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahu kepada umatnya ayat ini. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurbah. Katakan pada mereka, aku tak minta apa-apa upah melainkan mencintai yang qurbah, yang dekat, mencintai orang yang dekat. Banyak tafsiran ulama mengenai fil qurbah, namun ramai mengatakan mawadda illal mawaddata fil qurbah ialah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia minta, aku tak minta apa-apa upah, tapi aku minta kamu semua mencintai aku. Sebagai balasan tu mesti mencintai aku. Rasulullah minta supaya dia dicintai. Ini bukan sembarangan. Kalau Rasulullah minta supaya dicintai, maka menjadi syarat. Lebih jelas lagi hadis yang disebut tadi. Tidak sempurna iman kamu. Pernah ada dialog dengan Sayyidina Umar, iman kamu tak sempurna melainkan aku menjadi orang yang paling kau cintai. Sayyidina Umar yang mencintai dirinya lebih daripada segala-galanya dapat menukarkan dengan segera untuk mencintai Rasulullah lebih pada dirinya. Itu hebatnya para sahabat mentaati Rasulullah dengan spontan. Bermakna tak sempurna iman, walau kita taat sebagai macam mana pun, banyak sunnah-sunnah kita, banyak ibadah kita, tapi dalam tandus tak ada keimanan, tak ada cinta pada Nabi, tak sempurna iman. Amal-amal yang dilakukan dalam tidak kesempurnaan iman mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana tak termasuk innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya terima amalan-amalan daripada orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa tu cukup syaratnya tak ada kurang sempurna mana-mana daripada bahagian-bahagian rohani dalam diri. Baik, kata alim ulama, jika ia mengikuti sunnah-sunnah Nabi dengan banyaknya, tetapi tandus kecintaan Rasulullah SAW dalam dirinya, sunnah semua dia ikut, perintah Allah dia ikut, larangan Allah dijauhi, tapi tandus kat dalam, tak ada usaha, tak ada niat nak mengisikan dirinya dengan cinta Nabi, itu namanya an-nifaq. Namanya nifaq. Al-ittiba' bi ghairil hub nifaq. Mengikuti Rasulullah sedangkan tidak ada kecintaan, betul berpura-pura. Atau lagi satu, al-ittiba'u ma'il ilal hub tariq. Ada orang dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana nak mencintai. Dia sengaja paksa diri dia ikut sunnah Nabi kerana nak mencintai Nabi. Itu tariq, perjalanan tapi belum sampai.
Tarik artinya dalam perjalanan. Al-ittiba' al-ma'il ila al-hub tariqun. Wal-ittiba' ma'al hub kamalatul iman. Tetapi apabila dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada di dalamnya kecintaan kepada Nabi, kamalatul iman, sempurnanya iman. Para jemaah sekalian, cukup beberapa yang saya terangkan ini, perlu sangat untuk mendatangkan usaha-usaha, inisiatif, ijtihad membangkitkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama di akhir zaman, di mana sedikit daripada amal-amal itu sangat berharga kalau ia disertai dengan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah amal-amal yang banyak, sunnah-sunnah yang banyak, tapi tandus dalam dirinya kecintaan Nabi, ibarat abuk yang berterbangan. Berkata Syekh Ahmad Izzuddin Al-Bayanuni, berkata beliau, 4 perkara menjadi sebab seseorang tu mencintai Nabi dengan sempurna. Oleh kerana 4 sebab ini yang beliau dapatkan, menerangkan kepada kita, ulama-ulama mengarang. Walaupun sudah sebelumnya ulama dah mengarang, tetapi beliau memberitahu kenapa ulama mengarang maulid, mengarang kisah-kisah. Kenapa mengadakan majlis? Kenapa? Sebab 4 perkara ni menjadi pencukup untuk mencetus kecintaan Nabi. Pertama, sidqul mahabbah. Kalau dia benar-benar jujur, kalau benar-benar jujur dalam kecintaannya, dia akan ada al-madah wan nasrah. Dia akan memuji Nabi dan membela Nabi. Membela daripada sudut ilmiah, membela daripada sudut hujah-hujah, dan madah dalam sudut kecintaan. Ini ada dalam dirinya kalau dia tu ada sidqul mahabbah. Satu. Yang kedua, kasratul zikri, banyak mengingatnya. Maka ditafsirkan banyak mengingati itu ialah kasratus salat alaihi, banyak selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat yang kedua. Yang ketiga, muta'alati siratih wa ahadithi, banyak mentelaah atau membaca sirah baginda sallallahu alaihi wasallam dan hadis-hadisnya. Ini tanda-tanda seseorang tu mencintai Nabi. Dia banyak melihat sirah Nabi, dia banyak membaca hadis-hadis Nabi. Ini tanda-tanda orang yang boleh dapat kecintaan Nabi. Itu yang ketiga. Yang keempat, ta'allaqu qalbu bih, hatinya berpaut kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksud berpaut tu apabila dia banyak bermadah dan nusrah kepada Nabi, apabila banyak berselawat kepada baginda SAW, apabila banyak mentalaah sirah Nabi dan hadis Nabi, apabila ini semua berlaku, akan berlakunya marhalah yang keempat, ta'allaqul qalbu bih, hati dah mula bergantung kepadanya. Maksud bergantung kepadanya bagaimana? Bila dia nak makan, dia terbayang, kalau macam gini bagaimanakah Rasulullah makan? Kalau makanan seperti ini bagaimanakah Rasulullah makan? Kalau minuman seperti ini bagaimanakah Rasulullah minum? Bagaimanakah Rasulullah berjalan? Bagaimanakah Rasulullah duduk? Semua yang dia nak lakukan, dia akan teringat baginda sallallahu alaihi wasallam dahulu sebagai contoh teladan yang ianya bukan buat-buat, automatik dalam diri dia. Pernah Hasan Al-Basri sama-sama dengan masyarakat ketika itu beratur nak membeli sebuah makanan buah-buahan yang masyhur. Dikatakan buah tu buah syamam, honeydew atau melon. Bila sudah sampai ke tangannya, maka dia tak tahu bagaimana nak memakannya, kerana dalam rabitahnya, dalam kekuatan hubungan dengan Nabi, dia tak tahu sama ada macam mana Nabi makan buah tersebut. Maka dia tinggalkan kerana tak ada pengetahuan, tak ada maklumat bagaimana Nabi makan perkara. Sedangkan itu berarti semua yang dia lakukan compliant, atau semua dilakukan sangat selari dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hatta diam Rasulullah, hatta gerak Rasulullah, semua mereka berjaya mengikuti Nabi dengan sepenuhnya. Sehingga ada perkara-perkara baru yang timbul, mereka terus tinggalkan kerana tak ada referen, tak ada ruang untuk membantu mereka meneruskan walaupun makanan itu halal. Begitulah para salaf dahulu dalam mengikuti Nabi SAW. Mereka ingin mengikut kamalatul tiba, iaitu sempurnanya dalam pengikutan, hatta dalam pergerakan dan perjalanannya. Baik, jadi dengan 4 perkara itu, ta'allaqu qalbu bih, alim ulama menuliskan syair-syair madah dan juga beberapa tulisan-tulisan kisah berkait dengan 4
daripada diri Rasulullah SAW, ma yata'allaqu bi akhlaqih, yang berkait dengan akhlaknya, yang menyantuni anak-anak yatim, yang membantu orang-orang susah. Mereka menulis itu dalam kisah-kisah, dan ada mukjizat-mukjizat dikeluarkan dalam hal itu. Dan al-syama'il, ciri-ciri Nabi, bagaimana keningnya, bagaimana matanya, mulutnya, semua ciri-ciri Nabi semua ada dalam kitab tu. Dan puji-pujian para sahabat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam seperti Hasan Sabit, Ka'ab bin Zuhair, kata-kata mereka ni dimasukkan dalam kitab Maulid Nabi SAW. Sebab itu kita tak jumpa dalam kitab Maulid cerita-cerita perang, kita tak jumpa dalam kitab Maulid hukum-hukum fikih, kita tak jumpa dalam kitab Maulid undang-undang halal dan haram. Semua yang ada dalam kitab Maulid ialah lebih kurang 4 perkara, dan 4 perkara ini membangkitkan kecintaan umat bila membacanya, iaitu bagaimana akhlaknya, bagaimana mukjizatnya, bagaimana syama'ilnya, dan bagaimana beliau itu menerima pujian-pujian daripada para sahabat al-madah. Jadi inilah antara aspek-aspek, konsep-konsep ijtihad alim ulama, kenapa mereka menulis maulid-maulid, kerana sudah ada pada zaman sahabat, sudah ada pada zaman Rasulullah SAW, cuma tak diteorikan, tak diturunkan secara ilmiah. Mereka mendapati dengan cara saliki atau badihi, atau dikatakan cara ma'rifah, yang mereka telah amalkan sekian lama, maka terwaris dengan penulisan-penulisan ini. Sebab itu ianya berpanjangan sampai hari ini. Kalau kita lihat pada satu contoh memuji Nabi, para sahabat yang mencintai Nabi dan memuji Nabi seperti Ka'ab bin Zuhair. Sebab saya bagi satu contoh untuk kali ini, yang mana beliau ini apabila selepas solat Jumaat terus berdiri, selepas solat bersalam dia berdiri dan membaca syair. Syairnya rangkapnya sepanjang 52 rangkap, panjang tu 52. Bermula dengan banat su'adu fal qalbil yaumul matbulu, banat su'adu fa qalbil yaumul matbulu. Bermaksud hatiku bergembira kerana pada hari ini datangnya kebahagiaan. Dan dalam syair itu ada disebut innar rasul la nurun yustada'u bih wa sarimun, dalam riwayat lain muhannidun min suyufillahi maslulu. Dan sesungguhnya Rasul ini, Rasulullah ada kat situ menjadi imam Jumaat, masih ada kat situ, masih duduk lagi, belum bangun, dia dah bersyarah dan dia memuji Nabi. Disebut sekali innar rasul, yang ini la nurun yustada'u bih, sudah tentu dia adalah cahaya di mana semua mendapatkan cahaya darinya. Kemudian dicakap apa lagi? Wasarimun atau muhannidun, dia adalah pedang daripada pedang-pedang Allah yang sangat tajam. Bila dia dah habis syairnya, bukan Rasulullah marah, bukan Rasulullah tegur, bukan Rasulullah cakap jangan puji aku, tidak. Apa yang berlaku ialah Rasulullah bangun, membuka jubah musim sejuk yang disebut sebagai burdah. Rasulullah memberikan burdahnya kepada Ka'ab bin Zuhair. Itulah dikatakan qasidatul burdah. Yang pertama pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapat qasidah, mendapat hadiah daripada Rasulullah, tanda ciri-ciri keimanan. Orang yang puji Nabi semua Nabi hadiahkan, kerana itu ciri keimanan. Bukan Rasulullah tegur jangan puji aku nanti syirik, tak ada. Itu orang-orang kita yang cakap, tapi Rasulullah menggalakkan, itu ciri keimanan. InsyaAllah dalam episod-episod akan datang kita akan terangkan lagi tentang puji-pujian kepada Nabi dengan lebih lanjut. Dalam hari-hari yang tertentu telah kita bahagikan topik-topik tentang apa-apa yang ada pada Maulid Nabi, yang semuanya tidak ada penentangan, malah galakan cara umum daripada Al-Quranul Karim. Baik, sebab itu alim ulama membolehkan adakan perhimpunan pembacaan, kerana nak membibitkan, mendatangkan satu cara kecintaan umat kepada Rasulullah SAW. Ini juga terdapat daripada hadis Nabi, daripada hadis riwayat Abu Hurairah, yang Rasulullah mengatakan allimu awladakum hubba nabiyikum wa hubba ali baitih wa qira'atul Quran. Tengok Rasulullah ni hadis sahih Abu Hurairah, yang bermaksud ajarkan anak-anak kamu cinta kepada Nabi kamu, cinta pada ahli keluarganya, dan bacaan Al-Quran. Tengok bacaan Al-Quran nombor 3. Nombor 1 cinta Nabi, nombor 2 cinta ahli bait,
Kalau cerita ahli bait ni kita boleh luaskan lagi, cinta orang-orang soleh, cinta para awliya. Sebab tu kita boleh bercerita tentang para awliya, kita boleh sambut kelahiran para awliya, kita boleh sambut semua mana-mana nabi punya kelahiran, kita boleh sambut, termasuk dalam sunnah, yang mana kalau kita tahu mana-mana nabi yang lahir pada hari itu, kita boleh sambut. Masalahnya kita tak sambut hari kelahiran Nabi Isa kerana orang Islam tak pasti 25 Disember tu sambut atau tidak. Kalau pasti ada confirmation daripada ulama-ulama kita yang Nabi Isa tu lahir 25 Disember, kita akan sambut kerana termasuk sunnah menyambut mana-mana kelahiran nabi-nabi yang Allah SWT kirimkan. Pernah para sahabat tanya Rasulullah, kita jadikan Jumaat ni holiday, hari besar, kita solat Jumaat, kenapa ya Rasulullah hari Jumaat? Apa jawab Rasulullah? Fihi khuliqa Adam AS. Hari Jumaat ni Allah jadikan rasmi untuk umatnya menjadi Aidun, hari raya untuk setiap minggu, kerana ia adalah hari diciptakan Nabi Adam AS. Bukankah itu cukup dikiaskan? Di manakah Nabi lahir atau cipta, kita disuruh gembira Aid, disuruh bergembira dengannya. Sebab itu tidak menjadi kesalahan mana-mana Nabi yang berkumpul, maka kita pun boleh menyambutnya dengan cara pasti ianya adalah hari yang betul, jangan hari yang salah. Dan para sahabat pernah berkumpul memuji Allah, bertasbih, bukan hanya bersyukur atas nikmatnya, tetapi kerana Allah memberikan Nabi Muhammad kepada mereka, iaitu tanda mereka syukur kepada Allah SWT. Dalam hadis wasbir nafsaka, dalam ayat Quran berbunyi wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Kita boleh tengok dalam hadisnya mereka berkumpul bertasbih. Rasulullah datang tanya, kenapa kamu duduk begini? Ma ajlasakum? Qalu jalasna nad'u Allah wa nahmaduhu ala ma hadana li dinihi wa manna alaina bik wa manna alaina bika. Kami duduk ni kerana duduk berdoa pada Allah, memujinya atas hidayah yang telah diberikan kepada kami, atas agamanya, dan kerana Allah telah memberikan kepada kami engkau wahai Muhammad. Bermakna itu asas maulid Nabi SAW, berkumpul membaca tasbih, gembira kerana Allah mengirim Nabi Muhammad kepada kita. Jadi itulah antara yang kita katakan tadi, disuruh mencari jalan ikhtira' atau ijtihad untuk mendatangkan kecintaan. Itu penting. Kalau cinta tu tak penting, tak payah ulama itu menulis tentang maulid, tak payah hadir, tak payah susah payah untuk memikirkan lafaz-lafaz yang baik dan bagus. Tidak perlu, tetapi sangat-sangat perlu. Sangat-sangat perlu. Maka perlulah kita menghormati, menghargai usaha mereka itu untuk membantu kita untuk merangsang cinta kita kepada Nabi. Dan terbukti orang-orang yang banyak macam maulid, kita dapat lihat bagaimana kecintaan mereka kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang tua-tua kita yang lama-lama yang kuat macam maulid, kita dapat lihat karamah-karamah yang Allah turunkan barakah dalam hidup mereka kerana mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal-hal kewafatan mereka, Nabi datang mengunjungi seluruh rumah dengan bau gerharunya tampah. Kita ketahui dari mana datangnya. Itu semua adalah sebahagian karamah-karamah orang yang mencintai Nabi SAW pada hari-hari mereka menghembuskan nafas. Maka setakat ini ringkas menunjukkan bahawa usaha untuk mengadakan bacaan-bacaan seperti ini dengan cara baru, dengan cara yang dikatakan bid'ah atau baru, tetapi nilainya, maqasidnya adalah mencintai Nabi, maka ia menjadi sesuatu yang terhormat. Dia tidak sama seperti kaum Nasrani. Nasrani bukan saja menyambut kelahiran, malah mereka menyembah. Niat mereka dah lari jauh. Kita hanya menyambut kerana disuruh kita memuliakan Nabi, memuji Nabi. InsyaAllah akan kita sambung semula dalam halaman selanjutnya khusus mengenai tajuk tertentu. Maka yang petang ini hanya setakat untuk memberitahu inisiatif alim ulama merangsang cinta Nabi SAW itu jelas, sehingga kitab maulid kalau kita kumpulkan pada zaman salaf sampai sekarang lebih kurang 200 kitab maulid, 200 kitab. Yang kita baru dengar berzanji dibai simtud darar ini yang terkenal sahaja, yang tak terkenal yang pada zaman salaf, yang zaman huwa begitu banyak. Wallahu a'lam bissawab. Begitu dahulu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah.